Baik doktor. Soalan ni luar konteks sikit, tapi sebab dah ada soalan pasal tabayun tadi, so saya nak tanya tentang tabayun jugalah. So baru-baru ni isu pemain hoki Malaysia yang kahwin dengan India. So macam mana kita nak tabayun isu tu, sebab memang clear cut dia sujud benda tu. So macam mana kita nak faham? Okey. Isu ni biasalah, media sosial ni tengok benda tu semua pakat jadi. Ada yang jadi qadi, jadi lantik diri jadi mufti, ada yang lantik Syekhul Islam, semua pakat buat keluar fatwa habis. Tapi hal-hal yang seperti itu kita nak kena, orang kata ada orang komplain saya siapa tak cakap apa pun. Saya kata saya nanti dulu, saya nak dengar dulu, nak tunggu dia tu cakap apa. Kok dia cakap. Dan saya tak tahulah, tapi orang forward kepada saya, dia ada buat kenyataan dia. Sejauh mana dia kata bahawa saya kata dia lah, report dalam berdasar post yang dia buat tu, dia kata kalau benar tu daripada dia kata mereka dah kahwin. Kawan tu dah masuk Islam, mereka dah kahwin. Kata dia lah. Sebelum tu, tetapi upacara tu memang pergi ke sana, upacara tu memang diminta untuk dibuat. Menurut cerita tu dibuat untuk dia buat dalam keadaan hati yang berat, tapi dia buat jugalah. Okey, saya tak tahu, tapi yang pentingnya begini, saya ada tulis. Yang pertama, nikah, kahwin, apa semua ni ialah ada bab hukum hakam dia. Ada bab yang wajib dibuat, ada bab yang haram dibuat, ada bab yang boleh dibuat. Memenuhi syarat-syarat nikah, rukun nikah wajib. Cacat kepada amalan itu adalah satu kesalahan. Ada benda bab harus dibuat. Ada pakaian cantik, warna apa, nak pakai tanjak ke, nak pakai apa, selagi bukan perbuatan syirik, dia boleh. Nak pakai baju Melayu pun boleh, nak pakai baju India pun boleh, nak pakai kurta pun boleh, dengan syarat tutup aurat. Tak bolehlah pakai salib, kerana itu ada lambang agama lain. Tapi nak pakai kot boleh. Jadi pakai baju India, pakai baju Melayu, pakai baju Cina, is not the issue. Perbuatan isu. Tapi kalau pi hengguk, pi buat tanda cross pada salah, pi tunduk kepada berhala salah, itu umum punya hukum. Sekali saya pergi pada detail. Okey, kahwin, syarat kahwin mesti wanita tidak boleh berkahwin melainkan dengan lelaki yang Muslim. Lelaki Muslim tak boleh berkahwin melainkan dengan wanita Muslimah ataupun ahlul kitab. Ahlul kitab. Melainkan dalam mazhab Syafi'i dia straight sikit, tapi dalam mazhab lain dia luaskan tentang ahlul kitab ni. Sebab tu kita tengok sebahagian orang Arab, mereka di Europe berkahwin dengan Kristian dan Jew dengan Yahudi di atas wanita-wanita ahli kitab itu dibenarkan. Okey. Tapi perempuan tak boleh. Perempuan mesti sentiasa kahwin dengan lelaki Islam, Muslim. Tak boleh. Tak ada pilihan dalam hal ini. Wala tunkihul musyrikati wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minatun khairun min musyrikin walau a'jabakun. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu kawinkan perempuan-perempuan kamu dengan golongan musyrikin yang syirik sehingga mereka itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya hamba abdi yang hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik sekalipun orang musyrik itu mengkagumkan kamu. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati biiznih. Mereka itu menyeru kepada neraka, sedangkan Allah menyeru kamu kepada syurga dan kepada keampunan dengan izinnya. So tak boleh. Clear.
So kalau berkahwin dengan orang yang tak masuk Islam, hukumnya apa? Haram dan nikahnya tidak sah. Kalau, saya tak spesifik kalau. Ni pun bergantung kepada cerita. Majlis yang ditunjukkan itu kita tak tahu. Kalau itu saja majlis akad dia, tak sah lah. Tapi kalau dia ada akad yang lain, kawan tu telah masuk Islam seperti yang dia dakwa, kalau benar sah lah. Kalau dia masuk Islam, dia dapat akad yang lain. Hak berikutnya ialah perbuatan tunduk kepada, saya tak tahu dia tunduk pada apa. Ada benda gambar dia duduk depan, kita tak tahu dia tunduk pada, dia tunduk kepada orang tua dia ke, dia tunduk kepada apa. Sujud, semua para ulama sepakat menyatakan mak bapak sujud, ibu bapak dia apa? Okey, semua ulama sepakat sujud kepada selain daripada Allah haram dan berdosa besar. Tetapi apakah orang yang sujud kepada selain daripada Allah menjadi kafir ataupun tidak? Kena tengok keadaan. Kalau dia sujud itu sujud ibadah, sujud kerana mengagungkan, seperti mana mengagungkan Tuhan, menganggap rububiyah, keagungan, kafir. Tapi kalau dia sujud sebagai sujud hormat, contohnya dalam acara adat agama tertentu, kaum tertentu, dia sujud cium kaki mak bapak dia. Dalam kaum dulu, bila mereka pergi menghadap raja-raja, mereka akan cium tanah di depan raja tu, tanda hormat kepada tanah yang dipijak oleh pemerintah yang berkuasa. Perbuatan itu haram, tapi di sisi majoriti para ulama ia tidak kafir, kerana sujud itu bukan sujud ibadah, sujud itu sujud hormat. Salah tapi tak kafir. Alasan mereka ialah dulu Tuhan pernah benarkan, antaranya Tuhan arahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami kata kepada malaikat untuk sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Maksudnya dia sujud, tapi bukan dia sembah tu, dia sujud respect. Arab kata tahiyah. Tapi masa zaman tu Allah benarkan. Salah satu yang menunjukkan yang benar ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab baca dalam surah Yusuf, dia kata wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharlu lahu sujada. Dia angkat kedua ibu bapaknya duduk di singgasana, mereka semua itu sujud hormat kepada Yusuf. Maksudnya di dalam syariat yang dulu dibolehkan sujud hormat. Bila datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi larang. Bila Muaz balik, Muaz sujud kepada Nabi, Nabi kata jangan buat. Nabi tak bagi dah. Maksudnya tak boleh. Tapi tentu Muaz tak sembah Nabi, tapi the way people pay respect. Sujud itu haram, tapi tidak menjadi kafir. Sebab tu saya tengok kadang-kadang cepat sangat, hak pengkafir ni kafir. Nanti dulu kita nak tahu. Kemudian Al-Imam Syaukani rahimahullah, dia menyatakan bahawasanya orang yang berakal mukmin, dia tak akan mudah untuk jatuhkan hukum kafir, melainkan setelah bukti untuk dikafirkan seorang mukmin itu lebih terang pada matahari pada siang hari kita. Kerana Nabi kata, bila satu orang kata pada saudaranya muslim ya kafir, akan balik pada dia. La yarmi rajulun rajulan bil kufri aw bil fusq illa irtadda ilaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidak seorang menuduh orang lain dengan kafir atau fasik, melainkan balik pada dia jika orang tu tidak demikian. So dia akan hati-hati. So kita nak kena tengok dia sujud tu, kita tak tahu pasal gambar. Sebab tu
tak boleh hukum tak gambar tu, kena panggil dia dibicarakan. Tanya dia, awak sujud apa? Kena tanya dia. Okey, habis. Yang berikutnya ialah, ada orang komplain, orang kata teruk, sekarang ni dah teruk. Saya tak tahulah sekarang teruk ke tak, mungkin saja, tapi dulu pun teruk juga, kan? Masalahnya sebahagian hak kata teruk ni bukan dia nak selesai masalah tu, dia ada political attention, dia ada tujuan yang lain. Tujuan dia nak berkelahi politik, dia bukan nak solve the problem. Dia kata teruk sebab apa? Kenapa tak ambil tindakan? Pertama, untuk saya dia bukan dia Perlis lah. Yang kedua, dia orang Johor. Kemudian kes itu bukan berlaku di Malaysia. Berlaku di mana? Di mana kes itu berlaku? Peristiwa itu berlaku di mana? Di India. Kalau dia buat di Malaysia, saya percaya memang dia akan dikenakan tindakan. Artinya kalau sebab tu dia tak buat di Malaysia. Yang berikutnya ialah, dan kita ada kes yang saya sebut, ingat tak? Ada menteri dulu sujud atas batu Karbala. Tuan ingat? Dia pergi luar negara, dia semayang, batu Karbala tu ada tepi dia, dengan semua hak imam-imam hak itu tu, dia pun ada batu tu sekali. Kalau tak ingat, sekali boleh pergi buka nah handphone tu, tengok menteri sujud atas batu Karbala, gambar siapa naik. Masa tu geng-geng itu juga pertahan, oh ini bukan di Malaysia, jangan pertikaikan, ini soal peribadi. Hak yang ni dia marah pula. Kalau dia marah kat kerajaan saja tak apa, dia marah semua dengan mufti semua, dia marah. Dia kata pasal apa? Kenapa tak bertindak? Kemudian ada pula orang kata ini kerana anak menakan menteri. Saya pun tak kenal menteri itu, saya tak perlu. Tapi saya macam ni ya. Benda-benda macam ni bila berlaku, dia tak ada kaitan sangat. Kalau melainkan mak menakan dia tu kata very good. Ataupun mak menakan dia bela dia, ataupun mana-mana menteri bela dia. Yang tu kita boleh petikai lah. Kita masih ingat dulu ada menteri, tuan-tuan tahu menteri apa? Anak dia terlibat dengan dadah. Ada tak? Sampai ke mahkamah apa? Masa tu dia pun tak kata pula semua kabinet itu sukakan dadah. Saya bukan bela mana-mana kabinet, tapi you buat satu hukuman yang tak selaras, tak adil. Kalau you kata itu anak dia, bukan dia, yang ni tak boleh, yang ni anak menakan dia. Anak menakan kan lagi jauh daripada anak. Ini orang kata ruwaibidah tafihun nas, ar-rajulul tafih, orang selekeh bercakap dalam urusan besar. Apapun, kita perlu menerangkan akidah yang betul-betul pada anak-anak kita. Itu kita perlu terang akidah. Ceramah-ceramah yang membezakan akidah Islam dan selainnya perlu dibuat secara harmoni. Geng-geng hak duk bising politik lah, bukan? Dulu dia marah Dr. Zakir Naik, suruh tangkap Zakir Naik, suruh hantar Zakir Naik balik. Kalau DAP saja padalah dengan DAP tu, depa pula tolong pula. Saya ingat tahap taat depa pada DAP tu sama dengan tahap orang-orang soleh taat daripada agama. Mereka pula sebutlah DAP ni marah habis. Dah tanya kan. Suruh balik, jangan cakap, jangan beza-bezakan. Bukan nak bezakan agama dan sudut nak bagi bergaduh, tapi nak bagi tahu ada sempadan akidah. Bukan saya agree dengan semua Zakir Naik kata, tapi itu dia terangkan Muslim punya kepercayaan macam ni, non-Muslim kepercayaan dia macam ni. Bukan kita kata nak pergi roboh non-Muslim punya, because kita menerangkan perbezaan akidah itu.
Oh, masa tu mereka tak agree. Bukan saya kata every single word that Dr. Zakir Naik said we should accept. Tetapi comparative religion, perbandingan agama secara umum, untuk membolehkan kita differentiate antara belief to belief, kepercayaan kepada satu kepercayaan, faith to faith, ialah sesuatu yang secara harmoni, sesuatu yang patut kita pelajari. Itulah kalau tanya saya lah hal tu. Jadi saya, apa hukum budak tu tak tahu, kena panggil dia lah. Kalau dia kata saya tak niat pun nak ibadat saja, hormat mak bapak dia saja, kita habang tu perbuatan tu haram lah, jangan buat lagi lah. Hormat mak bapak tu bagus lah, tapi bukan sampai sujud. Okey, kalau dia kata kami tak kahwin, kami kahwin akad dengan cara yang macam tu, kita kata tak sah lah, kena akad lain. Tapi kalau dia kata saya agama apa pun sama ya, kufur. Kufur. Dan ini yang disebut dulu oleh sebahagian ahli politik dulu, supaya membuka seluas-luas. Tonton, cari, buka internet, siapa ahli politik yang kempen berikan ruang murtad seluas, berikan ruang untuk orang Islam murtad, buka, tengok gambar siapa yang naik. Pasal sehari dua ni dapat nampak macam hero sikit. Betul ke? Bukan hari tu hampa yang kempen benda ni. Sebab itu kita adil dalam hal ini. Kenapa dulu tak salahkan kerajaan? Saya bukan kata tak salahkan kerajaan, kita nak tunggu respon kerajaan dulu. Kalau kerajaan bercakap, kerajaan menyokong. Dulu ada isu yang kerajaan pimpinan kerajaan sokong. Misalnya suruh pendakwah dihantar, depa dulu sokong. Kita komplain lah mereka. Orang nak bagi tahu penerangan Islam, depa kata jangan terang, kita komplain mereka. Kita tunggu kalau yang sama respon. Kita bersedia untuk mengkritik semua kerajaan. Pasal kita bukan ahli parti. Macam mana tuan? Tapi ini cakap saya ni tak kena-mengena dengan tuan pengurus besar saya depan ni. Jangan mereka nak ambil tindakan kat dia apa pula kan? Yang ni mufti Perlis saja kena. Kita apa-apa kerajaan, menteri mana pun, kita tak ada masalah. Kita tak ada interest apa. Kita tapi nak criticize based on fact. Apabila betul faktanya, kita akan kritik, insya-Allah.